Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ta'ala kenapa lagi bersama-sama untuk kita kumpul dalam Dewan ini untuk meneruskan pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Muslim. Dan kita sampai pada minggu yang lalu berkenaan dengan bab kufur. Bila kita sebenarnya sebelum bab berkenaan kita bincangkan berkenaan dengan tajuk nifaq dan kemunafikan. Maka dengan itu pengarang buku kita ni disusun bab yang berikutnya, diletakkan bahawa bab yang berikutnya yang terbaik adalah letakkan bab berkenaan dengan tajuk larangan mengkafirkan sesiapa di kalangan umat Islam, dan bahkan orang-orang yang mengatakan kafir kepada seorang yang lain, maka dia benda-benda tadi akan kena kepada dia balik. Dan kena kepada dia balik tadi bukan maksud dia jadi kafir. Maksud dia seperti kita jelaskan hari itu, para ulama menyatakan maksud bila orang kata mengkafara mukminan, maksud mengkafirkan seorang yang muslim, sebut dia wahai kafir dan sebagainya, wahai musuh Allah, maka perkara tersebut kalau orang tu memang iyalah. Tapi kalau tidak, kembali kepada dia, maksud kembali kepada dia dosa perbuatan berkenaan. Dan kufur yang dimaksudkan adalah kufur mengingkari, kufur ingkar terhadap nikmat iman dan Islam yang diperolehi oleh orang berkenaan. Dia ada hak di situ. Maka kalau sekiranya ada orang kita letakkan sifat-sifat tersebut macam kufur, orang kata kufur nikmat pun ia juga. Mana kufur nikmat satu benda, kufur berkenaan dengan hak orang lain pun dia kata kufur juga. Hatta seorang wanita dahulu jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, aku tidak mengatakan kepada sahabatmu ini apa-apa masalah, dia baik, tapi aku tak nak kufur dan Islam. Maksud kufur tadi ingkar lah, bukan kufur kafir. Mana muslim tapi tidak mematuhi perintah Allah Ta'ala. Maksud dia dirasakan diri dia mengingkari, kufur tapi ingkar. Jadi dan kita masih lagi penjelasan masih lagi tak habis berkenaan dengan tajuk tersebut. Dan kita dah sampai pada hadis yang sampai hadis yang ke 71 kan. 71. Mana kita kata bila dalam hadis berkenaan kita daripada Abu Dzar Al-Ghifari, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tiadalah sebarang lelaki, mana-mana lelaki idda'a yang mendakwa li ghairi abihi kepada selain bapanya, mana dia kata dia ambil diri dia, mana dia dinamakan diri kepada orang lain. Dan kita terangkan hari itu kerana zaman dahulu kadang orang tukar title orang kata keturunan dan sebagainya kerana bimbang bapa dia tadi jenayah ke dan sebagainya. Dan Islam tak boleh kita lari, walaupun kalau bapa kita siapa sekalipun tidak boleh kita menafikan benda tersebut. Dan kadang-kadang dia tahu mungkin kafara. Dia dua. Kufur tadi, either kalau dikata halal, benda tu haram. Dikata halal, maka kafir, keluar agama. Menghalalkan benda yang haram, kafir. Ataupun kita kata dia kufur, maksud dia kufur, dia ingkari hak ibu bapa dia sendiri. Hak ibu bapa, mana hak bapa dia tadi diingkari oleh dia. Mana dia mengingkari hak yang sepatut ditunaikan, dia tidak laksanakan, maka dia telah kafir juga. Tapi kafir bagi kufur ingkar, bukan kufur keluar Islam. Tapi kalau dia kata halal benda berkenaan sedangkan dia tahu benda itu haram, maka dia telah keluar dari Islam. Dia sama seperti menyatakan solat itu tak wujud. Pasal benda-benda yang datang dengan nas mengharamkan perkara tersebut. Dan wa man yad'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa mendakwa apa yang bukan milik dia, mana benda bukan barang dia, kadang tanah kan bukan tanah kita, rumah bukan rumah kita, barang bukan barang kita, duit bukan duit kita, kita dakwa itu barang kita, kita datangkan dengan penyaksian bohong dan dusta untuk menyatakan benda berkenaan, maka Nabi kata falaysa minna, bukan golongan kami. Kerana asas Islam itu adalah adil. Asas Islam itu adalah adil. Muka surat 28. Surat 28.
Di mana asas Islam itu adalah adil. Jadi bila kita kata orang berkenaan dia kufur atau ingkari benda tersebut, maka dia telah dikira sebagai orang-orang yang menzalimi orang lain. Maka dalam Islam dia adalah orang yang bermasalah lah. Kita kata, mana kalau dia kata dia halalkan benda tersebut, memang sahih disalah. Mana contoh macam memulihkan. Pasal Allah kata dalam Quran, la wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta kamu sama kamu sendiri dengan batil. Mana makan dengan dusta, dengan bohong. Allah Ta'ala haramkan. Datang kita kata tak apa, benda tu boleh kerana kita datangkan alasan kita, maka tak boleh. Benda tu di sisi Islam Nabi kata bukan golongan kami. Dan memang nanti kita ada tajuk yang akan datang, nanti kita akan belajar berkenaan orang-orang yang Nabi berlepas diri daripada mereka. Orang-orang yang Nabi kata bukan golongan kami, bukan golongan kami. Laisa minna, laisa minna. Itu Nabi kita akan satu bab nanti kita sampai peringkat tersebut. Bukan golongan kami. Nabi kata bukan golongan umat Islam, bukan umat Muhammad SAW. Umat Muhammad tapi bukan umat yang termasuk dalam orang yang diradai. Kerana kita kata kalau bukan umat Muhammad, memang Nabi SAW diutuskan kepada semua. Zaman kita sekarang ni, tak kira bangsa apa kita, warna kulit apa, Rasulullah SAW adalah utusan Allah Ta'ala kepada kita. Cuma tak mengaku umat tu, dia ada meaning berlainan. Maksudnya tak termasuk golongan umat Muhammad yang diradai. Dia orang umat Muhammad, ya, masih lagi. Maksudnya dia kena bertaubat. Mesti baiki diri dia ikut pada perintah Rasulullah SAW. Tapi bukan maksud dia terkeluar terus macam tak boleh patah balik. Bahkan orang-orang yang tadi kita kata, orang yang kufur Islam tadi atau kufur nikmat tadi, dia boleh baiki balik diri dia. Tapi dengan syarat patah balik lah, bertaubat lah. Kalau dia kata tak bertaubat, maka benda terus tinggal macam tu saja, tidak akan diberikan sebagai pengampunan di atas kesalahan yang dia buat tadi. Itu sebab kenapa kalau kita tersilap masalah tu, baiki balik. Biarpun mungkin malu kita kerana apa, hari tu mengaku bapa orang lain, anak orang lain dan sebagainya, pengakuan tadi adalah yang terbaik. Jangan kita simpan dan sebagainya sorok kerana nak jaga nama. Bahkan kita kata apa? Kerana perbuatan tersebut dipanggil sombong, kibr, sombong. Dan dalam kesombongan itu membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dan wali tabau maka umnar, dan Nabi kata apa? Dan taklah bersiap-siap dia untuk ini tempatnya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menyeru seorang, memanggil seorang dengan kufur, mendakwa untuk seorang itu kufur, ataupun berkata wahai musuh Allah, sedangkan orang tu berkenaan bukan macam yang dikatakan oleh dia, illa hara alaihi, mungkin kembali kepada dia. Hara alaihi maksud balik pada dia dosa berkenaan, dosa tu kena kepada diri dia. Okay, baik, ini kita masuk pada hadis yang seterusnya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Bakrata, dan daripada Sa'ad bin Waqqas dan juga Abi Bakrata, kilahuma, kedua mereka, qala berkata, sami'athu udunaya, mendengarnya dua telingaku, dan wa'ahu qalbi, dan perhatian terhadapnya hatiku. Mana apa yang dia akan cakap ni, dia kata telinga aku betul-betul dengar, hati aku benar-benar faham. Muhammadan yaqul, Muhammad SAW yaqul, manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mendakwa, pengakuan kepada bukan bapanya, mana dia mengaku bapa dia orang lain, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sedangkan dia tahu bahawa orang berkenaan bukan bapanya, fal jannatu alaihi haram, maka neraka, maka syurga ke atasnya adalah haram. Fal jannatu, maka syurga, alaihi haram, Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga takkan dapat padanya. Jadi kita kata benda ni penting, besar, kerana benda berkenaan macam kita kata, kalau jahil diajar, kalau dah diberitahu tak nak dengar juga, maka benda tersebut memang kita kata antara perkara yang menyebabkan dia kufur, terkeluar daripada Islam. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'udin qala, dan Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusuqun, sibabul muslimi fusuqun, mencela atau memaki al-muslimi, orang Islam, fusuqun, kefasikan. Dan kefasikan itu kita dah keluar, kita sebut kemudian fasaqa, kita pernah terangkan dahulu. Fasaqa atau actually fasaq, dia gunakan lafaz macam tikus kan, keluar lubang dan sebagainya, dari lubang dia, ataupun macam tamar, biji dia terkeluar. Jadi kata fasaqat tamru, mana terkeluar daripada lingkungan ketaatan. Okey. Jadi contoh macam kata keluarnya seorang tu daripada wajib penghormatan muslim yang lain. Mana kita sama muslim ni kena menghormati. Mana orang Islam yang lain adalah saudara kita. Jadi beliau kata innamal mu'minuna ikhwah, bukan perlu jadi setaraf dengan kita daripada segi darah
atau pangkat, atau kedudukan, atau kasta dan sebagainya, baru kita hormati dia. Tidak. Bahkan dalam Islam, semua Muslim yang lain adalah orang yang mesti dihormati. Jadi bila orang tersebut tak hormati orang lain dengan maki dan sebagainya, maka benda berkenaan adalah di antara apa? Menunjukkan dia telah terkeluar daripada ketaatan. Benda haram Allah Ta'ala kata yang buat, dia buat. Dia langgar, terkeluar daripada lingkungan ketaatan Allah Ta'ala. Dan juga kehormatan maruah orang tersebut, dan juga dia maki orang tersebut, maka benda berkenaan menunjukkan dia telah terkeluar daripada lingkungan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan satu garis panduan, dia keluar dari tersebut, maka dia katakan fasik. Tapi istilah yang kita kena pakai, dia kata apa, orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala fasik lah. Itu kena faham dan kita juga bukan ada hak untuk kata orang yang maki orang tu kita pula gunalah kau ni fasik dan sebagainya. Samalah kita ni sama. Zaman kita sekarang ni, bila kita kata orang yang mencela, kan contoh dalam politik dan sebagainya, mulut orang ni mencela orang sekian, datang kita masuk sekali dalam lingkungan berkenaan. Sepatutnya kita hentikan semua sekali, baik daripada A atau B. Bukan kita masuk, kita sokong satu pihak dan kemudian kita kata yang ni jangan lawan, yang ni jangan, tak apa lawan. Tak boleh. Kita kena bersihkan semua sekali, stop benda berkenaan daripada terus berjalan. Bukannya kita sokong satu pihak, tinggal satu pihak lain, kita maki yang tu pula, dia tukang maki pula. Keluar Khawarij lah, keluar ini adalah orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang Khawarij. Kita gelak, bahkan gelar pula. Zaman sekarang saya dengar gelaran-gelaran tambahan. Macam kalau ulama tu berpolitik, hizbi. Hizbi, berpolitik, berparti, dia kata. Kalau ini tu ikhwani, ikhwan. Betul dia kata, dia maki orang ni, betul dia kata ikhwan muflisin. Dia bahkan Allah tak sebut dalam Quran, wala tanabadu bil alqab. Kita masuk dalam lingkungan arahan. Mana A dengan B gaduh. Kan? Ni bertekak. Kita dah masuk tengah-tengah, kita pergi dekat A, kita keluarkan pula kata-kata yang lain. Bahkan arahan Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah kata wala tanabadu bil alqab. Jangan melemparkan dengan apa? Dengan gelaran-gelaran. Datang kita gelar, ini Khawarij, ini sekian. Macam mana? Ini kita pelik, kepelikan yang berlaku zaman kita sekarang ni. Everybody actually nak diri ni naik, semua datang gunakan dengan perkataan-perkataan pelik. Ini tak boleh. Bahkan kita jangan masuk jadi terlibat sama. Masuk dalam golongan-golongan yang saling gelar-menggelar. Ini gelar orang ni, ini gelar orang ni. So kita masuk tengah, kita masuk gelar juga. Serupalah kita. Dan makian tadi actually bukannya semestinya benda tu dengan mencarut sahaja. Bahkan dengan gelaran-gelaran buruk yang menggambarkan, contoh macam kita kata orang tu macam dalam bahasa Inggeris, macam bila orang tu jenis perangai dia suka menggabungkan semua orang dalam satu istilah. Contoh macam bila Muslim je, teroris. Bila orang sekian je, sekian. Dia panggil bigot. Mana dia macam dia gabungkan semua orang satu benda. Gelaran tadi actually bukannya makian dari sebentuk macam carut, tapi orang yang kena panggil dengan gelaran berkenaan, bigot dia kata orang itu kena, bila kita panggil orang itu, dia rasa terhina tak? Terhina lah, serupa je. Sama je. Kita gelar orang, ini Khawarij menentang pemerintah. Samalah kita gelar orang, gelaran. Mana benda tu mulia ke panggil Khawarij? Tak mulia kan? So apa saya panggil? Mana istilah ni salah, kena jaga, perhatikan baik. Kadang-kadang kita tak perhatikan betul-betul, mulut kita sama macam orang lain. Mana kita maki, orang ni maki orang ni, lepas tu kita pun kita maki dia pula dia. So salah. Faham? So, jadi kita kata apa saja penggunaan perkataan yang kita gunakan yang menyebabkan seorang tu rasa malu atau aib dan sebagainya, maka itu disekat dalam Islam. Hatta apa sekalipun gelaran diberikan. Mana kita kata ini bukan akhlak yang baik, mana kita nak tegur, kita kata tak sepatutnya macam ni, sepatutnya kita tidak gunakan kata-kata. Jangan gelar, jangan beri gelaran, bahkan kita gunakan dengan bentuk semua orang kena, siapa terlibat kena. Dan bahkan Nabi SAW sendiri dalam masalah mengajarkan para sahabat, Nabi tak pernah gunakan orang sekian-sekian. Nabi akan gunakan apa? Sesiapa yang man kan, Nabi akan gunakan man, either untuk kebaikan atau keburukan. Mana digunakan untuk dengan lafaz yang umum. Bahkan dalam Quran pula Allah Ta'ala gunakan allazina amanu, Allah Ta'ala akan gunakan lafaz allazi. Allah Ta'ala gunakan bentuk yang umum. Siapa kena dengan sifat tersebut, dia masuk. Siapa terkeluar. Tak perlu kita macam ni masukkan saya ni, tak ada, tak payah. Mana kalau dia kata masuk dengan sifat, terkeluar pun dengan sifat. Bukan dengan cara kita gelar-gelar pula. Sibabul muslim fusuk. Mana Allah Ta'ala dah haramkan kita, apalagi kita maki dan juga sebagainya. Macam Allah Ta'ala kata innamal ikhwah kan. Maka benda tu kena jaga. Fa aslihu baina akhawaykum. Mana perdamaikan antara saudara-saudara kamu, damaikan. Mana surah Al-Hujurat, antara benda paling besar ni yang kita kata dalam tajuk ni,
Kenapa larangan penggunaan kata-kata yang buruk kepada saudara kita se-Islam yang lain diharamkan? Kerana menjaga persaudaraan. Kerana pemusuhan ni adalah benda yang kita kata dilemparkan oleh syaitan sama kita. Dan Allah Ta'ala jadikan nikmat terbesar untuk umat Islam. Dengan kita kata bangsa kita berlainan, warna kulit kita berlainan, bahasa kita berlainan. Bila Muslim hilang title bangsa apa, Melayu ke Cina ke India, hilang. Bila Muslim dia hilang title tadi, dia terus menjadi Muslim. Habis, selesai masalah. Hatta golongan Yahudi Yahudi di Madinah dan sebagainya, atau Bani Israel ataupun ahli kitab, gelaran tersebut hanya sebelum masuk Islam. Dan selepas masuk Islam, sahabat-sahabat yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Zaid bin Sa'nah, ni golongan yang asalnya Yahudi, pendeta, rabai dalam ahli kitab. Mereka masuk Islam dan tak ada pula gelaran timbul, kan, kau tu Yahudi sebenarnya. Tak ada. Hilang. Tak ada dahulu kau, sekarang kau. Tak ada. Ini kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, dahulu kau ni ikhwan, dahulu kau ni kumpulan sekian, dahulu kau ni sekian. Pelik. Kenapa? Kan, di mana duduknya akhlak Islam tadi? Mana kita kata seolah-olah macam perintah Allah Ta'ala tadi ikut kita punya nafsu. Apa kita nak pakai, kita pakai. Apa tak nak, tak boleh. Tak, jangan walaupun kita kata duduk kita di mana sekalipun. Faham kefasikan. Pasal Allah Ta'ala haramkan maruah orang berkenaan adalah diharamkan. Diharam. Bila Nabi kata dalam Hajjatul Wada', Nabi katakan, al-muslim ala muslim haram. Muslim kata muslim ini adalah haram. Apa dia? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Mana saya ke atas dia, dia ke atas saya, ni ke atas orang ni. Semua adalah haram. Dari segi apa? Darah dan sebagainya. Harta. Dan juga apa? Maruah. Ini tengok sini 3 ni, jangan cuit. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Harta, darah, harta dan juga maruah. Nah, maruah actually kita balik pada tadi. Ni kan kita mengaibkan. Kadang macam saya tengok ada separuh masyarakat kita di Malaysia ni terikut-ikut sebenarnya. Terikut dengan apa berlaku di tanah Arab. Kerana kita tak tahu benda pun. Dia kan copy paste je. Separuh ustaz tu copy paste. Copy paste. Dia ambil orang ni punya cakap, dia pantai ke sini. Dia cakap pantai ke sini. Ni pernah jadi kat Yaman lu ada seorang budak. Dia kelakar. Dia berlawan. Saya tak nafikan. Benda yang ditegur tu salah. Tapi orang yang ditegur tu orang tua. Mana orang yang berumur sikit lah. Mana di kalangan pelajar kami di Yaman, dia ni agak berumur. Mana datang belajar hafal Quran. Berumur sungguh. Sekali datang budak ni, dia jumpa saya, dia tanya soalan. Saya pun jawab lah. Lepas tu dia pergi, rupanya setiap kali dia tanya soalan berkenaan tahlil lah, berkenaan dengan Yasin lah, berkenaan sekian, dia buat apa tau? Dia pergi berbalah dengan brother, abang yang tua tu. Dia gunakan hujah saya. Sampai kalau sekali satu hari, ketika tu apa benda ada program apa, saya tak ada kat Rumah Persatuan. Tu sekali tiba abang tu datang kat Rumah Persatuan, dia nangis. Menangis, kenapa ni kan. Tu saya kata apa pasal? Saya tak ada, tapi cerita tu sampai pada saya. Rupa dia tak tahu cerita apa. Budak ni dia ambil kata-kata saya, bantai kawan tu. Dan kawan tu pula dia ingat benda ni adalah daripada majoriti pelajar-pelajar yang lain. Benda tu saja. Sekali saya kata kau jangan tanya soalan dengan aku dah. Saya marah dia pasal benda tu, perbuatan tadi kan. Dia ambil kata-kata saya, dia pergi bantai kat orang tu. Jadi orang tu akan secara tak langsung rasa ni, walaupun dia berumur, kita kena jagalah. Mana kadar kita, cara kita betulkan kesilapan dia. Bukan dengan kita tujukan direct. Betulkan dengan betul. Dengan kita kata penghormatan. Mana Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami. Malam yuwakir kibarana. Wala yarham sigharana wala yuwakir kibarana. Mana bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi, belas kasihan pada orang muda di kalangan kami. Mana dapat budak muda dan sebagainya, anak-anak kecil, kita kesian, belas kasihan. Ada. Dan untuk orang yang ketua, kita ada penghormatan. Hormat dia sebagai orang yang tua. Jangan kita gunakan macam saya dah berilmu, bantai semua. Tak boleh. Kerana mulut tu kadang tak tahu kenapa. Kan bercakap tu macam lidah tu tak bayar zakat. Bayar zakat dah. Tapi macam seolah-olah macam mulut tu selamba je. Umur baru 30-an, datang bantai orang 50-an. Cakap macam sekian. Kenapa? Kan? Kena pandai sikit, belajar untuk menghormati orang lain agar anda dihormati. Faham Dan Islam kita makian dan celaan tadi bukan benda itu. Dan dia kata apa? Wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi orang Islam yang lain adalah kufur. Dan ini kena faham. Sama juga konsep dia macam tadi. Maksud dia kalau orang tu kufur tadi, dua. Kalau dia kata halal untuk dia sekian-sekian, kita kata haram, Allah Ta'ala perintahkan haram, dia datang kata halal, maka kafir keluarlah. Tapi kalau dia kata dalam bentuk lain,
memerangi orang Islam yang lain, contoh benda ni berlaku pada para sahabat. Kita tak boleh nak buang. Kisah sejarah tadi telah dinukilkan. Memang berlaku di kalangan para sahabat, peperangan berlaku di antara mereka selepas mana Uthman bin Affan dibunuh. Bila mana Sayyidina Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib rahimahullah radhiyallahu anhu, dia telah diangkat sebagai pemerintah di Madinah. Yang lantik dia sebagai permulaan adalah orang-orang yang bunuh Uthman. Yang takut bila pasal dia orang serang ketika musim haji. Ini banyak konsep ini kita kata kat Malaysia tak diajarkan. Buku sekolah cuma cerita Muawiyah cuba rampas kuasa. Terpelik. Ini kita memburukkan para sahabat, memburukkan sahabat. Memang betul Abu Sufyan. Kita katakan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan sendiri, Muawiyah bin Sufyan ni antara orang yang lewat masuk Islam. Tak nafikan. Dan di hujung-hujung bahkan ketika pembukaan Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Muawiyah anak dia. Kita kata memang nama dia kita kata antara orang-orang yang lewat masuk Islam. Namun begitu bila Islam, bila Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, Islam yahdimu ma qablah. Islam ni memadamkan, menghancurkan apa yang sebelumnya. Dosa-dosa sebelum Islam semua hapus. Datang kita tak puas hati lagi. Kenapa? Dan sekarang ni banyak orang kita kata ada separuh ustaz datang mana. Dia kata macam mana boleh ni macam Syiah cakap lah. Macam mana boleh Abu Talib, bapa saudara Nabi yang tolong Nabi masuk neraka, sekali Abu Sufyan yang serang Nabi, lawan Nabi, masuk syurga. Dan Nabi sabdakan, benda tu ni bukan masalah redha Nabi, redha Allah. Tu Nabi SAW adalah utusan yang paling, kita kata bila Nabi zahirkan macam tu, itu menunjukkan apa? Memang dia utusan Allah Ta'ala. Dia bukannya kuasa di tangan dia. Memang automatik dijelaskan dengan nyata. Datang kita masuk pula kita tengah-tengah tu. Jadi kita macam kita di Malaysia sekarang ni, ada keluar suara-suara macam tu. Maksudnya dia kata macam sekian. Dia pergi ungkit kisah lama orang berkenaan. Betul sebelum Islam tu itulah keadaan dia. Selepas masuk Islam tinggalkan. Kita terima Islam tadi sebagai benda yang menghancurkan apa dosa dia sebelum itu. Jangan kita datang kita ungkit lagi engkau ni dulu. Dan bahkan actually kadang-kadang sebahagian macam ibu bapa bila ada anak-anak kita yang tersilap, tersalah dan sebagainya, dalam masalah akhlak atau tindakan dan sebagainya, jangan ungkit. Jangan ungkit. Sebab ungkitan tadi akan menambahkan masalah, bukan menambah kebaikan. Hatta kalau kita ungkit dalam bersedekah pun kita kata batal sedekah kita. Macam tu yang masalah ungkitan dan masalah ni. Jangan ungkit-ungkit dah. Bapak saya ungkit. Ya ke bapak ungkit? Dia kata mak pun sama juga. Mak sayang lebih. Tapi kalau ikut bapak, dia marah sekali. Di sini dia ada beza. Orang Melayu kita kata apa? Dia kata kasih ibu sepanjang masa. Mana tu jahat ke, jahanam pun sayang, kan? Ibu punya sayang, kan? Kasih saudara masa berada, kan? Kasih saudara masa berada. Oh Pak Haji, kan? Kasih bapa mendengar kata. Bapak ni macam tu sikit. Dia actually kalau dia buang, sanggup buang anak, reject, dia putus. Dia orang lelaki macam tu perangai. Dia ego sikit lah. Jadi kalau dia kata perempuan kat dalam kelas ni, kan, dia tahu cerita ni tajuk biasa. Kalau lelaki dia gitu sikit. Mana dia sanggup buang. Jadi kalau ibu ni dia sayang, anak tu teruk macam mana pun dia tetap masih lagi ada consideration. Kalau bapak tu kata aku gantung anak aku, mak tu kata jangan. Kan, mak akan kata jangan. Tapi masalah ungkitan harian kadang-kadang keluar juga. Tapi mungkin attitude lah, setengah orang attitude lebih pada perangai, tingkah laku. Mana bila orang tu dia marah ni, kan. Tapi biasa perempuan yang suka dulu, kan? Ya. Sungguh okey, tak apa, tak kisahlah lelaki perempuan. Anyway, mak bapak bila ungkitan tak patut dibuat, tu je. Jadi kita kata macam kisah yang berlaku dalam masyarakat kita, yang dalam kisah Syiah dan sebagainya, tajuk dia tak berhenti mengungkit. Faham tak? So konsep itu sepatutnya betul dibuang. Patut dalam Islam Nabi tak ungkit, kenapa kita ungkit? Datang kita, jadi yang konsep macam para sahabat dahulu. Bila Uthman bin Affan, memang kita tahu dia ni lembut. Dia tak macam Umar keras. Umar tegas. Abu Bakar tegas lagi daripada Umar. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana ramai di kalangan umat Islam ni, dia kata yang ada kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah tertentu tak nak bayar zakat. Sebab murtad tadi dua. Satu murtad tinggalkan Islam, satu lagi murtad yang tak nak bayar zakat, dia agak murtad. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ambil tindakan drastik. Dalam 2 tahun pemerintahan dia, 2 tahun berkenaan, dia penuh dengan apa? Peperangan dengan orang-orang yang yang tak bayar zakat. Dia tak bayar zakat, dia serang. Bahkan bila Umar kata, "Dengar nak pergi serang kampung ni, orang tengah azan." Umar kata, "Wahai Abu Bakar, diorang azan lagi.
azan. Jadi Abu Bakar Siddiq dia kata demi Allah, dia kata kan, aku akan perangi mereka. Kalau dia kata yang diorang tak berikan pada dulu diorang bagi pada Rasulullah SAW tali unta. Diorang bagi Rasulullah, diorang sekat aku akan perangi mereka. Demi Allah aku akan perangi orang yang beza antara solat dan zakat. Kalau kita kata dari segi masalah asas iman tadi kan, kita kata Muslim, tapi tinggalkan Islam punya bahagian partial Islam tadi tinggalkan. Abu Bakar ambil tindakan drastis sebagai pemerintah, dia hukum, dia serang. Kalau kita kata ikut daripada hadis ni tadi, adakah Abu Bakar termasuk keurus berkenaan? Kita luhu kufrun? Tak. Tidak sekali-kali, hasya lillah. Kerana konsep masalah apa? Masalah orang terkeluar Islam tadi, Abu Bakar tegas. Dan bahkan kita kata dia anggap benda berkenaan sebagai satu benda ditinggalkan daripada rukun Islam, mana benda lain dia boleh tinggalkan kemudian. Zaman kita sekarang ni kan, mana kita tengok macam benda tu makin boleh. Sebab kita ada tinggalkan banyak benda. Kita boleh ini tak apa. Kan nasib Malaysia boleh kan? Jadi kita semua boleh. Tak boleh. Ada benda tak boleh, diharamkan, haram, tinggalkan. Jangan kita buka diri kita kepada benda-benda yang dimukai Allah SWT dalam bentuk macam ni. Bahkan takkan kita dapat keridhaan Allah Taala. Bahkan para sahabat kita tegas. Abu Bakar tegas, Umar tegas. Umar sampai kita kata orang-orang yang zaman dia dahulu, tapi dia punya ketegasan kita kata Umar ni memang kita kata dia lembut sikit daripada Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia merintah memang dia tegas sungguh. Dia ketika Rasulullah hidup dia lembut. Dia tak bercakap banyak. Bahkan bukanlah dia orang yang mesti aku pancung kepala orang sekian Rasulullah. Mesti aku pancung kepala dia. Ni orang munafik Rasulullah, biar aku pancung. Ini Umar. Siapa? Umar. Tapi bila Abu Bakar memerintah, dia tahu apa benda asas Islam. Jadi dia serang orang berkenaan. Jadi kita kata dalam tajuk ni, bila timur tajuk La Ikrah Fiddin yang baru ni kan, yang kata Ikrah Fiddin ni untuk orang-orang Islam dan bukan Islam. Habis para sahabat buat apa tu? Mana Abu Bakar Siddiq pergi serang orang kampung yang tak bayar zakat, kenapa? Dia tak faham ayat Quran tadi. Mana kita lagi pandai, faham. Ni bahasa yang ustaz-ustaz ni nak sokong ahli politik dan sebagainya, keluarkan fatwa. Betul apa yang dikatakan ahli politik. Ahli politik tak faham apa benda berkenaan dengan tajuk Quran dan hadis. Dia siapa sekalipun, mana dia tak faham. Datang kita sokong pula. Kenapa? Pasal beza. Tadi pasal memang ayat Quran dia turun berkenaan orang kafir untuk masuk Islam, conversion, kita tak paksa dia. Tapi dalam masa yang sama, bila seorang tu dah Muslim, maka apa saja obligation dia ke atas Islam kena buat. Bahkan bila harta hukuman, macam contoh Imam Syafi'i rahimahullah, diletakkan bahawa orang tak nak solat, kan dia tak kata kafir keluar Islam, tapi takzir dia kalau tak nak solat juga bunuh. Dalam mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tak nak solat, kan, tangkap, suruh bertaubat, bagi nasihat, tak nak, bunuh. Pupus dah, tak kira dah. Tak, actually benda berkenaan kita kata tindakan kerajaan, bukan orang perseorangan. Ini kena faham dalam konsep ni. Benda ni semua kerajaan buat, bukan kita. Hukuman atau penjenayah, apa bentuk jenayah sekalipun, kalau kita, anak kita betul kita boleh kawal dan sebagainya, tapi still anak kita berzina tak boleh sebat sendiri tau. Macam dia kata, mengikut perintah Allah Ta'ala dan Quran sekian, dia ambil dia sebat. Dia kata anak dia berzina, dia ambil rotan, dia sebat anak dia 100 kali. Tak halal. Tengok pasal ini tak halal, dan Islam tak halal pun. Kita kata untuk orang tu ambil tindakan sendiri, tak boleh. Benda tu mesti daripada kerajaan, dari pemerintah, bukannya daripada rakyat atau kampung ataupun taman tun atau yayasan taklim. Tak boleh buat benda kenaan. Kita ustaz kita urusan jenazah, betul kita boleh uruskan. Kita ustaz datang urus jenazah, okay fine. Tapi untuk apa? Laksanakan hukuman ke atas penjenayah, tak ada. Tak ada macam ustaz, ni ada kita orang kat sini, ada orang berzina, boleh tak tolong laksanakan hudud kata kami, sebat dia. Tak boleh, haram. Faham? So jadi dalam kisah para sahabat tadi, Uthman betul dia adalah lembut. Dan bahkan zaman dia ada orang mula memberontak dan sebagainya, keluarkan hujah kata Uthman tak sekian sampai peringkat di mana diorang datang serang Madinah. Ini kita kata yang kumpulan Khawarij macam ni. Datang jatuhkan pemerintah dengan guna kekerasan. Masuk Madinah bersenjata, kemudian dia buatkan apa sekatan mana darurat di Madinah. Para sahabat ramai pergi Mekah, tunaikan haji. Yang berada di Madinah ni, Uthman dan para sahabat ramai saja lain, tinggal sikit je. Zaman berkenaan. Dan datang daripada Iraq, daripada Mesir, daripada sekian, datang ke Madinah untuk ni. Daripada Syam tidak ada. Tapi daripada Iraq, daripada Mesir, daripada itu datang ke Madinah untuk jatuhkan Uthman. Gunakan apa? Pedang. Jatuhkan Uthman. Dan dipaksa Uthman lepaskan jawatan. Uthman tak nak lepaskan jawatan, dia bunuh Uthman. Bila dia bunuh Uthman, lepas tu para sahabat yang daripada Mekah nak balik dah. Di sini dah masalah. Dia kata dah masalah. Dulu apa? First thing first dia tangkap Ali. Dia bawa Ali kan.
Dia buat hukutan pada Ali. Kalau tak terima sebagai khalifah, dia bunuh seorang-seorang rakyat orang-orang Madinah ketika tu. Maka Ali terima. Ibnu Abbas kata jangan ambil. Tapi Ali terima juga. Pasal memang pilihan Ali tu betul. Pasal Islam ketika tak ada pemerintah masalah. So perlu kepada seorang pemimpin. Untuk pelaksanaan apa-apa bukan dengan apa. Kita buat macam, jomlah kampung kita, kumpulan kita, the few of us, buat satu peraturan. Tak boleh. Kena ada pemerintah yang ditaati. So Ali ambil tindakan, terima. Bila Ali terima, start dari situ timbul tajuk masalah. Ada sahabat yang tak nak beri ketaatan. Di situ Ali gunakan kuasa dia sebagai pemerintah untuk apa? Untuk serang orang-orang berkenaan. Walaupun yang kita kata yang macam pertemuan mereka dengan para sahabat satu sama lain. Dalam perang Jamal atau perang Siffin. Semua tadi sahabat Nabi SAW terlibat beberapa orang dan sebagainya dengan para sahabat. Sebab ijtihad mereka. Kerana Ali bin Abi Talib menggunakan hujah bahawa orang-orang yang tak nak beri ketaatan tadi patut diserang. Macam orang-orang yang tak taat pada pemerintah zaman Abu Bakar, tak nak bayar zakat. So, dia pun sama. Tak beri bai'ah, dia gunakan alasan tadi. Manakala Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur yang dilantik oleh zaman Osman dahulu, memerintah di kawasan Syam, gubernur di sana. Dia pula kata kalau selagi Ali tak bunuh orang-orang yang bunuh Osman, Ali tak layak, dia kata. Kerana Ali lemah. Di sini hujah dia. Tapi para ulama bersepakat bahawa yang paling benar adalah Ali. Sebab hadis Nabi menyokong Ali. Sebab Nabi kata tentang kumpulan Khawarij, pasal Khawarij tadi keluar bila Ali dan juga Muawiyah punya tentera berdamai. Maka keluar satu kumpulan yang tak puas hati, dia kafirkan Ali, dia kafirkan keseluruhan para sahabat. Kerana dia kata Ali tak berhukum dengan Quran. Dia gunakan hujah dia. So start itu dia lari dekat Haruriyah, di kawasan di Iraq tu, dia duduk berkampung di situ. Dan diorang ni adalah pembunuh pada Osman. Dia sebenarnya takut kalau berdamai dia kena hukum. So dia pergi kafirkan para sahabat yang tak berhukum dengan pendapat ataupun apa yang dalam Quran semata-mata. Jadi digunakan macam tu hujah dia. Dan diorang ni keluar dan kumpulan Khawarij ni, Nabi kata akan memerangi mereka dalam hadis Sahih Muslim, akan memerangi mereka kumpulan yang paling dekat kepada kebenaran. Siapa yang perangi dia? Ali. Jadi Ali lah paling dekat pada kebenaran. Mana maksud dia dua-dua itu kumpulan tadi, mana Muawiyah dan Ali duduk betul, tapi Ali lebih dekat. Pasal Nabi kata, dan pasal apa kita lebih dekat? Pasal Nabi kata kumpulan Khawarij tadi akan diperangi oleh kumpulan yang lebih dekat kepada kebenaran. Aqrabu fariqaini ilal haq, Nabi kata. Mana Nabi kata macam tu. Bila Nabi kata macam tu, maksudnya kita kata Ali tu betul. Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat Ali adalah benar. Tapi dalam masa sama kita kata bukan yang menunjukkan Muawiyah terkeluar daripada kebenaran, tak. Dua-dua benar, tapi seorang tu lebih dekat, lebih hampir daripada kebenaran. Macam tu. Jadi kita kata dengan konsep berkenaan kita faham bahawa sistem perangan yang berlaku tadi para sahabat, dia bukannya perang saja terus fasik. Tak, kita memerangi mereka tidak. Bahkan benda tu mesti atas dasar dia pemerintah. Ini pemerintah, kalau kita sama kita ni bergaduh memang salah lah. Dasar Nabi kata dalam hadis yang sahih, idzal taqa muslimaini bisayfayhima, idzal taqa muslimani bisayfayhima, bila bertempur saja dua muslim dengan pedang mereka, dengan senjata mereka bertempur, fal qatilu wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang dibunuh dua-dua dalam neraka. Dan para sahabat kata, Rasulullah, yang qatil dia kami tahulah dia ni masuk neraka. Fama bal maqtul, orang mati kena bunuh ni masalah dia masuk neraka juga. Nabi kata dia pun nak bunuh saudara dia. Dia pun dia berkeinginan untuk bunuh saudara dia. So the same. Walaupun tak berjaya dia bunuh, still the same. Di sisi Nabi SAW. Faham tak? So konsep dia kalau di antara kita ni tak ni. Tapi atas dasar pemerintah, di sini timbul tajuk. Pemerintah kena timbul tajuk lain. Pasal itu yang berlaku pada para sahabat zaman dahulu. Mereka tak berperang sama mereka macam tu, tapi atas dasar pemerintah melaksanakan satu perintah, beri timbul penentangan, di situ timbul tajuk dia. Mana zaman Abu Bakar, kan dia paksa orang tu, dia tekankan untuk orang-orang Islam kena patuhi apa dia orang buat zaman Nabi, lepas Nabi tak ada pun kena buat juga. Termasuk itu zakat. Macam zaman Ali, pemerintahan tadi dah dipilih seorang pemimpin, kan tak boleh ada bai'ah satu lagi. Maka di situ timbul tajuk. Nah, cuma kita kata pengakhiran bagi tajuk tadi, lepas daripada perang Siffin tu, diorang tinggalkan. Mana Ali tidak lagi paksa para sahabat yang lain untuk apa? Beri bai'ah dah. Dia stop. Bukan ketika Muawiyah dapat kuasa, tak dapat. Dia cuma gubernur di situ, di Syam saja. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan hanya jadi pemerintah, jadi pemerintah seluruh umat Islam ketika tu bila Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, serah kuasa pada dia lepas 6 bulan pegang. Lepas Ali dibunuh, mati, maka anak dia naik, anak dia pegang 6 bulan, bagi pada Muawiyah. Dan sedangkan ketika tu anak dia ada puluhan ribu.
Yang bunuh Ali tu apa Ibnu Muljam, salah seorang Parsi lah, orang Parsi. Ada kata orang tu Khawarij, tapi tak tahulah kenapa orang Syiah dia puji orang ni. Sebab dia menyebabkan Ali masuk syurga, dia kata. Ini bangang juga orang ni. Tak faham kenapa. Dia semua benda orang dia puji. Kan? Orang bangang orang puji, orang betul orang puji. Tak tahu, kita tak faham. Dia boleh puji orang yang bunuh Ali sebab apa? Menjadikan Ali ini masuk syurga, jadi syahid. So jadi nampak tak? Kita kata toleh balik kira-kira bangang dia orang ni. Tak kerti ke mana satu. Yang kita kata benda macam ni, kita kata apa? Secara asasnya memang tak betul. Okay, macam mana kita boleh puji orang yang bunuh para sahabat? Kita puji semualah, buat memorial. Orang yang bunuh apa, para sahabat menyebabkan syahid, kita tak senarai nama, lepas tu kita puja dia orang. Sayang dia orang. Terima kasih kerana memasukkan para sahabat ke dalam syurga, macam tu. Mana ada dalam Islam macam tu kadar dia. Ya, faham ya? Jadi kita kata Ali bin Abi Talib dibunuh, mati. Maka lepas tu anak dia pegang. Itu Hasan bin Ali 6 bulan. Dan Hasan bin Ali bin Abi Talib, dia pegang 6 bulan, lepas tu dia serah pada Muawiyah. Dan tahun itu dipanggil Amul Jamaah. Tu bila kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah, jamaah apa? Faham tak? Tak tahu kan? Ahli Sunnah kita faham Sunnah lah. Amul Jamaah tahun penyatuan umat Islam. Tahun di mana atau tahun di mana Hasan bin Ali serah jawatan kepada Muawiyah. Maka berdamailah umat Islam lepas tu. Di sini timbul tajuk sebenar. Jadi kita tergelar diri kita Ahli Sunnah wal Jamaah, tak tahu jamaah apa. Kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah Jamaah. Tak tahu saja jamaah tak apa. Jamaah tu datang dengan lafaz berkenaan dengan para sahabat dahulu, asalnya ada 2 kumpulan. Dan Nabi sendiri sebut. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata apa? Bila Nabi tunjuk pada Hasan bin Ali, Nabi kata, "Inna ibni hadza sayyid," ni, anak aku ni, cucu aku ni, sayyid. Dia ni penghulu. Penghulu. La'allallah yuslihu bihi. Moga-moga Allah Ta'ala perdamaikan dengan sebab dia. Firqatan azimatan minal muslimin. Firqatain azimatan minal muslimin. 2 kumpulan besar umat Islam. Nabi sebut macam tu. Mana Nabi gelar kedua-duanya adalah Muslim. Datang kita, tak, ini keluar pasal dia ini fasik, ini sekian. Muawiyah. Dalam buku sejarah kita, sekolah kita, tunjukkan Muawiyah ni satu gambaran bagi orang yang jahat. Mana merampas kuasa. Dia kata, kenapa dia dapat kuasa? Kenapa Hasan bin Ali bagi pada dia? Sebab dia ni adalah waris pada orang yang berhak menuntut darah Osman. Dia tak berikan ketaatan kepada Ali ketika itu pasal Osman punya darah. Dia keluarga Osman. Dia berlayak menuntut darah Osman. Jadi kita kata waris, dia kena tuntut. So dia tuntut darah, tapi tak dapat. Jadi Hasan bin Ali lepaskan jawatan pada dia ketika tu. Mana kita kata secara tak langsung, kita kata benda tu mendamaikan umat Islam. Stop. Jadi orang yang marah, yang di sisi pengikut-pengikut Ali dahulu, yang bersama-sama dengan Hasan ketika tu, dia pun let go. Yang orang belah sini pun lepas diberi kepada ni. Jadi tajuk Osman tadi tutup terus. Tak cerita dah. Ini benda-benda kena faham betul. Cuma timbul tajuk macam golongan Syiah kata, lepas Muawiyah naik, mimbar-mimbar semuanya datang kutuk Ali dan sebagainya. Itu kena di-refine balik. Datang dari siapa? Pasal banyak kita kata benda-benda ini yang datang tadi bukan datang dengan nyata, bahkan ada datang cerita untuk mengalaga-lagakan di antara para sahabat atau anak-anak para sahabat. Faham So konsep ni kena faham betul. Jadi peperangan atau bila Nabi kata wa qitaluhu kufrun, mana kita memerangi umat Islam yang lain adalah kufur. Mana kufur kalau dia kata memang dia layak diperangi oleh pemerintah, maka berlaku. Atau ini perkara ni zaman Uthmaniyah dahulu. Ketika mana kerajaan Saud naik yang timbul tajuk. Dengar cerita yang dia kata orang Islam dibunuh oleh Wahabi dan sebagainya. Sebenarnya bukan dibunuh oleh Muhammad Wahab. Muhammad Wahab keluarkan fatwa berkenaan dengan tajuk orang-orang penyembah kubur ni. Kubur-kubur, sufi-sufi kubur ni. Mereka suka pergi ke kubur wali tu. So bila kerajaan Saud ketika itu melaksanakan satu perintah untuk diratakan kubur-kubur berkenaan, ada kononnya yang jadi hero. Hero pertahankan kubur. Untuk apa? Untuk jadi penyembahan harian dan bila bulanan atau musim. Maka ketika tu berlaku pembunuhan. Bukan sebab kita kata tiba-tiba. Contoh macam kita kata kalau Malaysia sekarang ni, kerajaan Malaysia serang Arkam. Punya tempat tu robohkan, atau Ayah Pin punya tempat dirobohkan atas fatwa daripada pejabat mufti. Yang salahkan mufti buat apa? Kata mufti ni lah sebabkan. Bukan, kita kata fatwa tadi keluar sebab apa? Bertentangan dengan Islam. Soalan sekarang tajuk kubur tadi disembah dan sebagainya. Salah tak salah? Salah. So bila kerajaan keluarkan fatwa, menerima fatwa para ulama dan laksanakan hukum. So kita tak boleh kata macam ni ulama ni lah punya kerja. Tu jadi kes bila orang kata Wahabi lah. Bila Muhammad Wahab keluar angkat pedang untuk orang tu. Ni define balik. Faham tak? Bila orang cerita-cerita bab macam ni. Kita contoh macam kita kata kerajaan Saud kita tu memisahkan diri daripada Uthmaniyah. Sebab alasannya logik.
Kerajaan Osmaniyah ketika itu bersekongkol dengan Eropah dan sebagainya dan mula meninggalkan syariat Islam. Maka sebab itu dia keluarkan diri mereka daripada lingkungan berkenaan. So adakah orang Khawarij juga? So orang Khawarij juga. Sebab tak taat pada Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah. Kena perhatikan balik di mana kedudukan kita. Yang kita kata gelar orang ni Khawarij, datang ini Khawarij, lawan pemerintah Khawarij. Ini semua ni ada gelar-gelaran ni panggil wala tanabadhu bil alqab. Jangan kamu melemparkan dengan apa? Gelaran-gelaran. Ini Allah Ta'ala larang, so jangan buat. Tapi perang tadi, kita kata atas dasar pemerintahan, kalau pemerintah arahkan, keluarkan, hatta jihad fisabilillah. Jihad untuk orang berjihad, kena ada pemerintah Islam. Bukan semua pergi ikut suka-suka hati, tak boleh. Okay? Bahkan mesti ada arahan khas daripada pemerintah Islam untuk laksanakan benda tersebut. Baru dia jadi jihad fisabilillah. Jihad yang boleh ada ada tawanan perang dan sebagainya, kena macam tu. Bukan datang kita sesuka hati pergi kan, kita pergi buat kerja seorang. Dan Islam tidak ada benda berkenaan. Mesti ada ketua pemerintah yang melaksanakan benda tersebut. Kita ikut di bawah, baru jadi jihad fisabilillah. Adapun orang-orang yang ditangkap dan kita bergaduh-gaduh dan sebagainya, tangkap orang, itu bukan dikira sebagai hamba ataupun tawanan perang. Itu sebab kenapa kita dalam Islam ni, kita kata konsep penghambaan tu wujud bila mana berlaku peperangan. Bila ada peperangan, tawanan perang tadi dikira hamba. Macam orang-orang di Guantanamo, ada hak tak? Hak mengundi, hak sekian, tak ada kan? Lagi teruk, Amerika Syarikat buang terus. Tak tahu nama apa jadi pada diorang, tak tahu. Itu hamba lah tu. Itu dikatakan penghambaan. Mana kita kata konsep Islam tadi, hamba tadi apa? Tawanan perang. Baik daripada Muslim atau bukan Islam tadi, tawan, maka itu dikira hamba. Bahkan kita dan Islam digalakkan untuk kita apa? Bebaskan hamba-hamba yang Muslim yang ditawan dalam tentera-tentera bukan Islam. Kita keluarkan duit, bayar mereka supaya mereka lepas. Itu actually digalakkan. Faham Jadi kita kata peperangan tadi, wa qitaluhu kufrun tadi, mana penjelasan tu kena faham betul. Di mana kedudukan tadi. Bukan keluar aja kita terus tuduh. Tapi kalau di antara dua orang, kan di antara dua orang biasa, sama-sama macam ni, pembunuhan tadi kita kata kena kalau timbul tajuk kerana yang ini kerana bertekak dan sebagainya, yang ini bergaduh kerana nak pride kan, berebut parking ke dan sebagainya. Anything concerning that. Kan kita kata benda tadi dalam Islam tidak ada sebarang kebenaran di situ. Mana tak kira kita betul ke kita salah, still Nabi suruh sekat. Bahkan benda tadi Nabi kata jahiliah. Bahkan kalau kita panggil anak beranak kita lagi jahiliah. Pasal Nabi SAW menyatakan bila orang-orang Muhajir dan Ansar, kita kata dalam zaman Rasulullah SAW hidup. Soalan kadang-kadang ada orang tanya, dia kata adakah boleh dalam satu kumpulan umat Islam ni ada kumpulan-kumpulan kecil? Satu masyarakat Islam besar, ada tak ada kumpulan kecil-kecil? Banyak orang kata mana boleh ada, satu pemerintah saja. Zaman Rasulullah SAW dahulu benda berkenaan masih lagi ada. Contoh macam ketika dalam hadis Bukhari Muslim, kisah berkenaan dengan seorang hamba di kalangan daripada orang Ansar dengan hamba orang Muhajirin melintas dengan pasar, kayu dia terlanggar kot. Tak silap saya, kayu tu terlanggar. Maka bergaduh, dua hamba tadi bergaduh. Bergaduh-gaduh, tuan dia masuk sama. Bila tuan ni yang Ansar datang, yang tuan ni datang, bergaduh pula. Mana tadi asal hamba dia je. Lepas tu gaduh dengan tuan-tuan sekali. Lepas tu tuan-tuan sekali gaduh. Lepas tu tiba yang Muhajir Ansar tadi, tiba-tiba keluar mulut dia orang. Ya alal Muhajirin, dipanggil. Lepas tu seorang ni, ya alal Ansar. Nabi keluar. Nabi kata, ma'ali dakwah jahiliyah. Apa seruan jahiliyah ni, Nabi kata. Maksud dia, soalan sekarang, tajuk dia, ada tak kumpulan? Ada. Yang masalah sekali, Nabi larang apa? Ta'asub kita menangkan. Apa sebab contoh macam Jawa dengan Bugis. Kan? Jadi dalam masyarakat kita, ada tak Jawa, ada Bugis, ada siap pertumbuhan lagi. Kan? Tak ada masalah benda tu. Macam bersama-sama untuk menghafal Quran. Tak ada masalah untuk buat benda berkenaan. Mana ada kumpulan-kumpulan tadi dan Islam tak salah. Tapi tajuk dia ta'asub tak? Kalau keta'asuban, dan merasakan dia saja betul dan sebagainya, habis. Jahannam. Pasal Nabi SAW ketika tu, Nabi kata, apa ni? Mahal dakwah jahiliah, apa seruan jahiliah ni? Lepas tu seorang tu datang nak terangkan. Ya Rasulullah, dia punya hamba danggar. Nabi kata, da'uha, tinggalkan. Fa'innaha muntinah, ia ada busuk. Nabi kata, seruan adalah seruan busuk, kotor. Nabi suruh tinggalkan. Walaupun seorang tu betul, seorang salah, Nabi tak kata macam, okey, siapa salah? Pasal kalau teruskan siapa salah, siapa betul, in the end apa jadi? Yang kata kena salah pun tadi, dia kata dia tak salah. So, apa? Kedengkian, kemarahan tu masih tak selesai. So, in the end balik rumah pun, masing-masing masih lagi tak puas hati. Faham? So, konsep kena faham betul. Jadi kata kumpulan kecil tu ada. Itu sebab kena para sahabat ketika mana lepas Rasulullah wafat, orang-orang Ansar, pemusa Ansar kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka ketika tu nak pilih pemimpin.
Lepas tu dia bila datang Abu Bakar, dan ketika tu yang datang adalah Abu Bakar, Umar dengan Miqdad bin Aswad, ikut riwayat yang datang. Dia orang pergi, ditarik pasal nak pergi kan, ditarik Abu Bakar ditarik pergi sana. Pas timbul tajuk dia nak pilih pemimpin, ketika tu timbul tajuk bila Umar berkata, bila dia orang berkata kan, timbul tajuk daripada golongan Ansar ni kata apa? Minkum amir wa minna amir. Kami, korang ada ketua, kami ada ketua juga. Maksud dia kumpulan tu wujud tak soalan? Wujud. Cuma jangan taksub, tu je. Masalah kita kata nak duduk mana? Kita duduk satu perumahan kawasan kita Shah Alam. Kita mana orang Shah Alam? Tak kisahlah kau jauh Shah Alam pun. Janganlah belagak, jangan sombong, jangan macam Kota Damansara tak best. Taman Tun tak best. Janganlah. Kan? Itu je masalah dia. Kau duduk mana, negeri mana asal, tak kisah. Kan orang mana sokong apa benda sekian. Bila sampai pada masalah jahiliah, tinggal tu je. Kumpulan tu ada, tapi jangan jadi apa? Taksub. Ni kalau ada orang datang fatwa kata, haram ada kumpulan-kumpulan kecil dalam masyarakat Islam. Masalah lah pula. Dia menafikan benda yang kita kata tabi'i, yang berlaku pada macam hatta Umar bin Khattab kan. Ada benda-benda tertentu yang kita boleh satukan. Contoh macam solat. Solat satu imam. Macam Umar buat. Disatukan imam ketika tarawih, kan solat malam ketika Ramadan. Orang semayang ini ikut kumpulan, ini ikut kumpulan kan. Dia satukan terus. Itu dia rasa masa benda tu tak patut ada banyak imam, tu je. Ada pun bab-bab lain tak ada masalah. Kita orang ni contoh macam golongan petani nak buat satu pertubuhan, buatlah. Ini golongan tukang buat kereta, mekanik pun sama juga nak buat pertubuhan, buatlah. Tak ada macam korang ni kena satu pemimpin saja. Hanya janganlah, relax lah. Faham tak? Maka kita kata benda macam ni kita kena perhatikan balik. Banyak orang salah faham berkenaan dengan tajuk konsep apa jemaah atau kumpulan-kumpulan dalam Islam ni. Adakah tak boleh langsung ada? Jangan ada kumpulan langsung. Mana boleh kita kata macam tu? Bahkan kita para sahabat zaman dulu pun ada kata kumpulan ini, kumpulan itu sebagainya. Cuma ta'assub tadi, ketaksuban. Walau pertama kalau dia kata ketua dia ini kata lain daripada apa Nabi kata, dia langgar. Tu je. Dan kalau dia kata pasal tu Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Dia kisah bila Nabi letakkan seorang ketua tentera untuk buat satu tugasan. On the way tak tahulah ketua tentera ni macam nyampahkan tentera, dia geram, tak dengar cakap ke apa, Allah Alam tak tahu. Dia panggil tentera suruh kumpulkan kayu api. Nyalakan besar-besar, kemudian dia kata, korang dulu tinggalkan Madinah hari tu, Nabi suruh taat pada aku kan? Dia kata betul. Sekarang ni aku perintah korang semua masuk dalam api ni. Dia terjun dalam api. Terjun dalam api ni. Lepas tu para sahabat yang lain duduk diam, tak masuk. Semua tak ramai kesudahan tak masuk. Bila tak masuk, balik ke Madinah, dicerita pada Nabi SAW. Nabi kata apa? Kalau mereka masuk dalam api tu, terjun dalam api tu, Nabi arahkan suruh taat kan kepada ketua tadi. Tapi Nabi kata kalau mereka terjun dalam api tu, mereka takkan keluar sampai kiamat. Sampai kiamat terus dia duduk dalam api terus. Straight dalam api, tak keluar dah. Dan Nabi kata, innamat ta'atu, mana ta'at tadi adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Nabi lafazkan gitu. Taat adalah kebaikan, daripada kebaikan pada makruf saja. Adapun dalam masalah kemaksiatan jangan taat. Stop situlah. Yang panjangkan lagi. Tapi masalah ikut kata ketua, ya kena. Ikut kata kumpulan ketua tak ada masalah. Buatlah macam Tanah Arab ada kabilah-kabilah kan. Islam tak pernah leraikan kabilah tadi. Tak ada macam pecahkan kabilah. Jangan ada kabilah langsung. Tak ada kabilah. Tapi jangan apa? Ta'assub. Bila datang arahan Allah dan Rasulnya, semua sami'na wa ta'na. Faham tak? Faham okey. Jadi kita kata kita lahu kufrun, penjelasan dia macam tadi, macam saya terangkan, ya. Maksud dia kita tengok kalau dari pemerintah dan kita suarakan kata kufur. Ini kufur kena memerangi umat Islam lain, tak ada. Tak timbul tajuk. Bahkan saya baca juga dia orang sebut, dia kata Muhammad Wahabi ni menghalalkan darah orang Islam. Itu cerita dia. Darah orang Islam dihalalkan, mereka telah serang kampung-kampung dan sebagainya. Kisah yang tajuk orang tu sembah kubur tadi, dia tak cerita. Kubur kan. Pasal di zaman berkenaan memang kita kata sekarang ni nak start balik. Di Malaysia saya tak tahu kubur mana siapa nak buat. Tapi pasal orang tak mati lagi kan, tak buat kubur lah. Kalau anda kata kalau dekat Yaman, memang orang-orang yang dah belajar di Yaman, di selatan Yaman, daripada Hadramaut sebagainya, sekarang ni tengah merebak di KL, di Kuala Lumpur. Dia tapi pergi KL je. Dia tak pergi dekat tempat-tempat yang tak banyak duit. Ni kadang-kadang orang yang ada duit ni kena pandai sikit lah. Jangan orang kata apa kena tipu dengan orang habis duit. Tipu je. Kelentong je. Berasa pandai dah belajar kat US hari tu. Tiba-tiba kena kelentong juga. Tak, pasal kadang-kadang benda macam ni. Tahu dah orang tu datang, dia cari orang kaya je. Dia cari orang kaya je. Dia takkan buat program dekat tempat orang miskin. Dia pergi USJ, Subang sekian. Dia pergi mana? Dekat Ampang. Cari orang kaya je. Orang banglo-banglo sebagainya kan. Tapi kat sini kita dia taklim yang miskin ke kaya datang lah. Kita tak pernah kata macam okey, kaya je, okey, ada kereta,
Kita apa? Kan? Ustaz pun naik motor. Kan? Tak ada timbul tajuk, tak ada status. Kita tak ada status dalam perkara ni. Anda datang sebagai seorang pelajar, datang sebagai pelajar. Tak ada, tinggal gelaran apa benda Datuk Tan Sri pun letak luar. Masuk dalam ni tinggal. Jangan macam, okey, saya Datuk, awak kena pandang saya lebih. Tak ada. Kan? Atau beri perhatian bukan saya lebih, tak ada. Kena faham betul. So konsep ni kita kata kita tak ada masalah. Tapi perasan kadang-kadang kita kata zaman kita sekarang ni, kuburiah tu dia datang masuk balik. Zaman dulu memang atuk nenek kita buat. Bayi nazar kat kubur, pulau besar tu kan. Lepaskan ayam lah, kambing lah. Saya kata ruginya. Kan? Ada orang tanya soalan, dia kata, Ustaz boleh tak tangkap ayam? Tangkap lah, bawa balik. Apa pasal lah? Kau ada sembelih jangan makan. Kau ada sembelih lah jangan makan. Jadi kau ada lepas tu, pergi kampung pulau tangkap. Dia kata banyak kambing bersepah. Pasal orang bayar niat, bayar nazar. Mana contoh macam di kubur tu, kalau sekiranya sekian ni anak aku akan ni. Bagi kat kubur. Mana orang Melayu kita lama dah tinggalkan. Tapi sekarang ni dia start datang balik. Tapi kumpulan yang datang tadi, dia tak buat kat Malaysia lagi. Dia buat kat negara asal dia. Yang saya perasan tu ada seseorang panel kajian Akid dan Jakim dia cerita ke saya, dia kata bila dia orang propose untuk benda ni disekat di Malaysia, kumpulan ni yang sedang berkembang di Malaysia ni, datang daripada antara pegang-pegang atasan tu kata apa? Ada orang buat dekat sana, tak buat kat Malaysia. Mana sesat di negara asal dia, tak sesat kat Malaysia. So tak payah ambil tindakan di sini. Kumpulan yang sama, orang yang sama terlibat, tiba-tiba kita kata kat sana dia buat, kat sini tak apa. Pasal kat sana aja dia kubur tu, anak-anak murid di sana aja, anak murid kat sini tak ada pun pergi kubur. Mana boleh? Kan? Mana dia buat kerja, mana kita kata orang dalam tu buat kerja. Propose ke atas tu masalah sikit. Pasal mungkin ada orang terlibat tadi, dia terlibat sama kan, kok dapat bai'ah dengan guru tadi, syurga nanti you jangan takut. Sampai kubur nanti, I tunggu. Malaikat nak datang soal je, panggil nama I akan datang. Kan? You wait, okey. Tunggu tak datang malaikat ketuk, dunam ke tanah. Jangan yang main-main. Benda macam ni kita kata tu sebab kenapa jangan ambil shortcut. Kalau kita nak syurga Allah Taala, kerja, amal, cari jalan dia, bukan duduk diam tunggu kok salam orang ni dapat, minum air liur orang ni dapat, macam bagaimana tak ada. Tak ada sekali-kali benda berkenaan. Jaga benda ni. Jadi kita kata benda berkenaan faham Wa an Jarir bin Abdullah qala, daripada Jarir bin Abdullah qala, beliau berkata, qala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Qala liyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada' tu maksud dia haji selamat tinggal lah. Mana haji yang mana Nabi lepas haji berkenaan, balik daripada haji tersebut, Nabi sakit dan lepas tu Nabi wafat. Okey. Dan kita kata berkenaan dengan tajuk ni tak ada tarikh sambutan untuk kematian Nabi. Ini kematian Nabi tak sambut, lahir pun tak sambut. Tapi orang kita suka sambut. Ni 3-4 hari nanti tak sambut mal hijrah. Soalan datang macam-macam dengan saya. Kata macam mana kita nak sambut ni Ustaz? Saya kata nak sambut. Kenapa? Dia kata Jakim buat tu, Jakim buatlah. Kita sekarang ni bukan masalah Jakim. Okey. Dia pasal dia peruntukan. Kalau tak ada peruntukan tak bagi benda. Okey. Kita pihak masjid ada pilihan. Pilihan dia sama ada nak buat atau tidak. Soalan dia tanya saya, kalau dia kata kita buat contoh macam memperingati hijrah para sahabat, tak ada masalah. Kita kata buat ceramah, mengajar orang ramai berkenaan dengan apa pengorbanan para sahabat ketika hijrah tadi, fine, tak ada masalah. Tetapi untuk kata ada doa akhir tahun, awal tahun, masalah. Pasal akhir tahun, awal tahun tadi hanya berlaku penentuan dia, bukan penentuan awal tahun, akhir tahun pun. Penentuan tahun Hijri dalam Islam hanya berlaku pada zaman Umar. Dalam tahun ke-16 ke-17 hijrah, mana lepas Rasulullah wafat dalam 6 tahun 7 tahun dan tahun 4 tahun atau 5 tahun selepas Rasulullah wafat, ketika itulah berlakunya tajuk ni. Ada kata 7 tahun, mana 17 tahun, mana 10 tahun Nabi kan sebelum hijrah, kemudian 2 tahun Abu Bakar, 5 tahun Umar ataupun 6 tahun Umar merintah. Tahun ke-5 atau ke-6 Umar merintah, ketika tu timbul tajuk berkenaan dengan ni tarikh Hijri ni. Pasal ini kena faham betul. Nabi SAW tak pernah tentukan. Bahkan zaman dahulu para sahabat dia buat berdasar peristiwa. Contoh Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Sebab apa lahir tahun gajah? Sebab tahun Nabi dilahirkan tu adalah tahun di mana peristiwa gajah tu berlaku. Dia berdasar peristiwa. Contoh kalau zaman kita ikut zaman dahulu lagi, sekarang ni kita akan berkata apa? Anak kau lahir tahun bila? Tahun tsunami. Tahun tsunami Aceh. Ataupun anak kau lahir tahun bila? Tahun Twin Tower daripada di US, New York tu tumbang. Tahun ke apa? Dia actually berdasar pada peristiwa. Kalau orang-orang tertentu macam di Parsi dan sebagainya, tahun mereka berdasar kepada raja memerintah. Tu Raja Sasan ke-5.
tahun keempat pemerintahan Raja Sasan ke-6, dia akan kira ikut tahun raja tersebut. So orang akan kira macam tu. Itu cara pemerintah zaman dulu. Dan orang Kristian gunakan apa Masihi apa dia kata kelahiran Isa, atau tak tahu Allah Taala apa, cuma tarikh tadi pelik juga. Kan ada kata musim panas, musim sejuk, entah ya atau tidak, tapi tajuk dia diorang kata macam tu. Mana tapi kita sekarang ni umat Islam ketika zaman para sahabat, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, tak ada sebarang pentarikhan tahun, bulan ada, tarikh tahun tak ada. So, jadi kes ada para sahabat yang pergi ke Iraq, mereka ada buat hutang ke muamalah, pinjaman dan sebagainya. Tajuk macam ni keluar. Bila governor Umar hantar, ada masalah kat sana. Sebab bila Islam merintah dan kita kata keadilan tu berlaku, maka banyak timbul benda yang dulu tak boleh dibuat oleh kerajaan, disekat, dibolehkan. Dia dibolehkan, maka timbul muamalah-muamalah tadi. Ada timbul masalah, pinjaman tak tahu nak bayar bila. Tulis, bila bayar, rejab. Aku bayar kau rejab. Bila orang tak nak minta, bukan tahun ni lah, tahun satu lagi lah. Kan? So in the end, dia macam tangguh. So jadi Umar Khattab radhiyallahu anhu diminta oleh para sahabat supaya letakkan tarikh Arikh lana. So Umar panggil golongan muhajirin yang tua-tua, Ansar yang tua, ahli Badar, dia panggil mesyuarat. So in the end disepakati bahawa tarikh yang dipilih adalah tarikh di mana mereka mula pindah ke Madinah. Dan mula mereka pindah ke Madinah tu Muharram. Pasal orang-orang tu bai'ah Nabi, orang-orang Madinah bai'ah Nabi SAW bulan Zulhijjah. So bulan pertama lepas tu adalah Muharram. Nabi sendiri sebenarnya sampai ke Madinah Rabiul Awal. Nabi bertolak akhir Safar. So menunjukkan kalau ikutkan sambut Safar ke sambut ikut ni? Ikut Nabi ke ikut satu? Jadi sebenarnya tak ada sambutan pun. Tidak ada sambutan untuk ma'al hijrah. Tak ada sambutan, Bahkan kadang-kadang kita main yearly nak tukar perangai ni masalah juga. Bila tukar? Tahun depan lah. tahun depan lah, setahun naik masa. Sedangkan dalam Islam ni perubahan tu berlaku tiap-tiap hari. Mana kita nak baiki diri kita anytime. Bukan tunggu tahun depan lah, bulan depan lah. Pasal dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Allah Ta'ala membuka peluang untuk taubat pada waktu siang, sepanjang siang, bagi siapa buat maksiat waktu malam. Dan dia buka waktu malam, taubat terbuka untuk siapa buat maksiat waktu siang. Mana? Maksud dia tak ada tengok macam tahun depan, bulan depan, minggu depan, tak ada. Tak timbul tajuk berkenaan. Tapi tarikh tadi penting untuk masalah penentuan waktu. Bukan yang penting untuk sambutan tertentu. Tapi orang kita suka sambut macam mana? Kan? Apa doa awal tahun, akhir tahun. Tak ada Doa awal tahun memang bid'ah, confirm bid'ah. Confirm bid'ah. Bid'ah confirm. Tapi orang Malaysia suka apa? Bid'ah hasanah. Ambil kau. Tak ada bid'ah hasanah lah. Hasanah bendanya. Bila kita kata contoh macam seolah-olah ritual kita mengubah nasib kita. Yang diberi dan Islam untuk masalah perubahan nasib tadi akhir Ramadan. Mana malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam Qadar tadi kena doa macam-macam, minta betul-betul untuk setahun. Untuk Qadar setahun kita. Kita tak buat apa benda pun. Bahkan tak main mercun pula. Kan? Beli mercun dah, main mercun dan sebagainya. Tak nak bangun malam ketika waktu berkenaan minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tunggu yang ini. Apa pasal? Kalau betul nak tahunan situ, bukan sini. Bukan pada apa? Bukan pada waktu ini. Baik. Jadi Nabi SAW, Jarir bin Abdullah telah berkata kepada Nabi SAW, fi hajjatil wada', dalam hajjatil wada' ketika haji, selamat tinggal Nabi, haji terakhir. Nabi sebenarnya haji sekali je. Tapi haji Nabi tu dipanggil hajjatul wada'. Istanzid lian nas, Nabi kata pada Jarir bin Abdullah, istanzid. Jarir bukan Jarir bin Abdullah. Okey. Dia kata Jarir daripada Jarir ni, dia kata istanzid lian nas, diamkan untuk aku orang ramai. Istanzid lian nas, diamkan untuk aku orang ramai. Diamkan, pasal orang ramai ketika tu ramai kan. Bahkan para ulama menyatakan bahawa bilangan para sahabat yang hadir ketika hari Nabi SAW tunaikan haji tu, Ibnu Hajar Asqalani kata dalam lingkungan 100,000 orang. 100,000 orang. 100,000. 100,000. Jadi bila kita 100,000 tadi, jumlah itulah kita kata Ibnu Hajar Asqalani kata kalau ikut para sahabat pernah jumpa Nabi beriman 100,000 lebih kurang lingkungan dengan 100,000 orang. 100,000 orang. Yang nama ketika haji Nabi tu 100,000 orang hadir. Ya ada yang tak dapat hadir. Tapi yang kita kata yang hadir bersama Nabi SAW adalah dalam lingkungan 100,000 orang. Dan Nabi kata dalam hadis berkenaan, bila orang ramai dah diam, Jarir tadi nama dia Jarir bin Abdullah bin Jabir, betul lah? Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-Bajali. Saya tak confirm tadi kerana nama dia. Jadi dia kata
Bila Nabi kata, bila orang ramai dia diam, qala, baginda bersabda, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kamu jadi kembali setelah aku, mana setelah ketiadaanku, kuffara. Kuffara, kafir. Mana ingkar. Okey. Maksud dia kata jangan kamu menyerupai orang kafir, menjadi macam orang kafir. Maksud dia kamu jadi kafir terus keluar daripada Islam. Okey. Mana dia kata, memang dia kata dalam contoh macam dalam masalah muqatalah, peperangan. Orang kafir kan kita kata macam bola kan. Saya ingat dalam bola-bola ni, orang apa di macam di Eropah dia orang bola ni mati kena bunuh. Macam dulu zaman dia kata pernah Liverpool. Tahu Liverpool? Kan, kemudian Liverpool pernah di-ban daripada European soccer ni selama beberapa tahun kerana kes pembunuhan. Peminat dia bunuh kumpulan yang lain. Mana ni kan tengok bola aje betul jadi gila. Kan, dia bola gila macam tu kat Malaysia ni contoh macam apa, bakar bas lah sebagainya kerana bola aje. Relax lah. Kalau ni main lagi, apa masalah dia? Kenapa perlu bakar bas? Peminat ke tak kira. Itu kita kata benda tadi taksub. Kan? Jadi orang kafir, serupa orang kafir, tak ada beza dengan orang kafir. Dalam tajuk apa? Dalam tajuk berperang, berbunuh-bunuhan, saling putuskan persaudaraan, putus sahabat, putus saudara. Kerana apa? Kerana benda-benda kecil. Kan, parti politik dan sebagainya tak boleh. Tak boleh jangan pulang kembali ke kamu semua sini selepas ketiadaanku kafir kufar, mana menyerupai orang kafir. Okey. Ini dalam hadis ini ada petunjuk bahawa Nabi SAW berikan gambaran akan jadi benda tersebut. Ini macam kita kata profesi Nabi SAW, benda yang akan berlaku. Benda tu kita kata Nabi berikan amaran pasal apa? Pasal benda tu akan berlaku. Dan memang kita kata Allah Ta'ala zahirkan mukjizat Nabi SAW dan perkara ghaib. Memang benda tu berlaku, telah berlaku pun dan sedang berlaku sekarang. Okey, yadribu ba'dukum liqaba ba'd, mana memancung seorang kamu ni tengkuk ke orang lain, satu sama lain. Ya ini si Ahmad pangkah si Ali pangkah ni, semua sekali muslim, agama satu, dan Rasul satu, tapi kira bergaduh berbunuh-bunuhan. Kerana apa? Kerana pendapat, kerana hawa nafsu, kerana ikutan, ikut bertetuli ikut orang, taksub kepada guru tertentu dan sebagainya. Jadi kita berbunuhan untuk kerana asas berkenaan. Tapi macam saya kata tadi, tajuk pemerintah angkat tindakan di atas fatwa para ulama, benda berkenaan jalan valid. Kalau dia kata orang tu menentang kerajaan gunakan senjata dan sebagainya untuk sekat orang tersebut, kita jangan kata macam ni orang kafir kena bunuh orang Islam, tak. Yang kita keluar macam tu. Pasal apa? Pasal tengok apa benda, dia punya kenapa dia gunakan itu tadi. Pasal para sahabat buat, Abu Bakar buat. Dia serang orang-orang yang tinggal kata nak bayar zakat. Dan Ali buat kerana apa? Kerana orang-orang yang tak nak berikan bai'ah kepada beliau, kerana perintah Islam tu wajib diberi bai'ah oleh semua. Jadi perbuatan para sahabat tadi valid. Dia valid juga kepada orang lain dalam asas kepada apa? Kenapa pemerintah tadi tindakan itu dibuat. Bukan di atas dasar saya menyampah kampung A menyampah kampung B. Macam Taman Tun dengan Kota Damansara. Orang Kota Damansara menyampah Taman Tun menyampah orang sekian, dia tak ada. Itu tak ada. Tak ada celintas. Orang ni semua kedekut, orang sini sebut sombong habis. Buat benda berkenaan je. Kita kata dalam hadis Nabi SAW ni, kita termasuk golongan berkenaan. Apa tadi kalau kita angkat senjata pula, bergaduh kampung dengan kampung. Macam di Eropah dahulu orang guna macam tu, kampung dengan kampung. Kan kampung macam main bola tu, kalau zaman dulu di kampung, di antara kampung digunakan cara main bola tadi untuk berpukul-pukulan. Dulu boleh perang, tak boleh perang digunakan tu untuk berbalah dalam medan. Itu kena faham betul. Jadi konsep dia kita kata benda berkenaan adalah benda yang daripada kufar, orang kafir punya tindakan. Muslim ni bersaudara. Setiap orang yang kita jumpa depan kita dia Muslim, mana dia ni sama ada boleh jadi macam kakak kita sendiri. Anggap macam tu. Abang kita, adik-beradik kita, bukannya orang tadi orang luar. Yang kita sebut macam-macam pada dia. Pasal kita kata kalau orang sebut pada adik-beradik kita, kita marah. Apa tadi kita sebut pada orang lain, serupalah. Kita nampak benda berkenaan penghormatan pada mereka. Jangan kita anggap bahawa benda tersebut tidak ada kaitan Dan okey. Okey, stop situ. So kita pasal yang bawah tu nanti berkenaan dengan hamba yang lari Hamba yang lari daripada tuan dia. Nanti kita akan ambil itu last sekali insya-Allah. Okey, dengan sekali yang satu lagi berkenaan dengan ta'nu fil nasab wa niyatu al mayyit. Mana buat pertuduhan pada orang dalam masalah nasab, mana kata orang ni bukan anak ni, orang ni anak zina dan sebagainya, ataupun menjerit ketika mana kematian. Mengekik, menolong meratap dalam tu pun sama juga akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Itu termasuk kufur. Tapi kufur tadi tengok dua satu kufur keluar Islam kalau dihalalkan benda berkenaan yang Nabi haramkan, Allah Taala haramkan. Satu lagi kufur dipanggil kufur apa? Kufur ingkar.
ingkar hak manusia, ingkar hak muslim lain, ingkar hak suami dan sebagainya, dipanggil kufur juga. Okey, tapi bukan kufur yang kufur, dia kufur bukan kufur. Kufur yang bukan kufur keluar agama. Tapi kufur tapi kufur yang bukan keluar agama. Jelas? Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.